Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Okey. Pakai ni ya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nusalli wa nusallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah la yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allahi ma syaa Allah wala hawla wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahabaraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Yang dihormati tuan guru saya Ustaz Khairul Fitri. Ustaz Khairul Fitri ni dia macam benih yang baik. Benih baik ni buah tamanah pun dia tumbuh pokok cantik. Kan sallallahu alaihi Muhammad. Dia duduk tamanah pun masjid jadi besar, surau jadi besar, jadi imarah. Alhamdulillah. Ini orang yang manfaat pada agama. InsyaAllah kita doakan kesihatan, kebaikan, kekurusan badan. Nampak lihat lah tu. Itu tak mana ada. Alhamdulillah. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan saya daripada KL tadi baru sampai. Sallallahu alaihi Muhammad pertama kali naik kapal terbang sampai dia meloncat atas kapet, meloncat atas kerusi sebab bampi hujan turun, hujan lebat tadi. Subhanallah. Sallallahu alaihi Muhammad rasa macam sampai ke dak gitulah. Alhamdulillah ala kulli hal. Sallallahu alaihi wasallam jumpa dengan tuan-tuan. Pagi tadi kita buat saya program di TV Al-Hijrah. Sallallahu alaihi wasallam bersempena dengan pelancaran Allahumma salli alaihi wasallam program bersama dengan JAKIM yang di Allahumma salli alaihi wasallam rasmikan oleh sallallahu alaihi Muhammad yang berhormat Senator sallallahu alaihi Muhammad Menteri Agama kita. Nama dia Musaadah COVID-19. Kami peduli anda. InsyaAllah. Dan sallallahu alaihi Muhammad kita bincangkan tentang hikmah-hikmah yang kita dapat sebenarnya daripada COVID-19 dan keprihatinan orang Islam dengan orang Islam yang lain. Tuan-tuan, saya terkesan dengan perkataan seorang ulama dia sebut. Dulu-dulu waktu kita mula-mula COVID-19 tu, sallallahu alaihi Muhammad di tempat kita ni. Mula-mula PKP
Dia punya graf dia tuan-tuan, dia naik sat, lepas tu dia turun. Betul kan? Sampai tinggi tu kita rasa macam sikit hari habis lah. Sikit hari habis. Tuan-tuan tahu tak Allahumma salli ala Muhammad dia sebut apa? Dia kata waktu tu punya ramai orang bersedekah. Punya ramai orang sedekah, orang tolong sama-sama kita ni. Subhanallah, kita yang tak mampu untuk tolong pun kita akan share ni, ada orang susah, ada orang frontliners ni sampai tahap makanan jenuh. Nah, Sallallahu Alaihi Wasallam dekat waktu tu PKP tak boleh keluar dari rumah, tapi tak ada siapa pun yang tak cukup makan. Betul kan? Sallallahu Alaihi Wasallam cukup makan semalam tu. Sallallahu Alaihi Wasallam lah ni ada setengah tempat PKPD, bukan semua tau. PKPD, depa yang PKPD tu macam PKP kita hari tu ni. Waktu kita PKP tu semua orang tak boleh keluar. Waktu PKPD hanya sebahagian tak boleh keluar, majoritinya boleh keluar, tapi ada tempat PKPD yang tak ada makan. Tuan-tuan faham tak situasi dia macam mana? Macam pelik kan? Hari tu semua orang tak boleh keluar, tapi cukup aja makan, bahkan berlebih-lebih makan. Waktu ada PKPD, ada sebahagian tempat tak ada makan. Kami hantar susu kami tu, pergi hantar pergi Sabah. Budak-budak mak bancuh ayak gula bagi anak minum sebab susu pun tak ada nak minum. Tuan-tuan, masalah sihat. Pasal apa jadi macam tu? Tuan-tuan, kita tengok sallallahu alaihi Muhammad. Trend bersedekah, trend infak, trend nak tolong sama-sama kita ni dah makin berkurang nak banding dengan waktu awal PKP tu ni. Mungkin faktor dia tuan-tuan, kita letih. Waktu kita mula-mula itu kita jadi semangat. Walaupun dalam situasi macam tu, tuan-tuan, kita masih duduk dalam keadaan kita kuat, kita semangat. Tapi bila drag tu terlalu lama kita pun dah rasa macam fed up. Kita pun dah tak larat. Yang nombor dua, tuan-tuan tahu pasal apa? Saya nampak kita rasa insecurity. Kita ada insecure, insecurity kita. Ada orang yang kena berhenti kerja, ada yang meniaga pun dah tak laku, kita sendiri pun tak tahu macam mana. Solat Syamat, ada orang duk kerja, tiba-tiba saja dapat notis untuk berhenti apa sebagainya. So, kita rasa macam duit kita tu, kalau kita belajar lagi apa boleh jadi masa depan kita tak tahu. Maka kita hadkan diri kita untuk sedekah. Satu kampung kalau dulu 10 orang sedekah, lah ni mungkin tinggal seorang yang sedekah. Tuan-tuan, 9 orang dah kurang dah. Maka disebabkan kurang sedekah tu, tuan-tuan tengok nombor kita akan naik balik. Kadang-kadang barokah tu daripada sedekah kita tak perasan. Allah duk angkat, Allah duk jauhkan wabak tu rupa-rupanya daripada sedekah. Tuan-tuan setuju tak? Tuan-tuan, ini kita nak buat apa balik? Kita kena banyak sedekah balik. Sedekah balik. Tuan-tuan tengok tak mana ada orang susah, tengok tak mana ada orang dekat Sabah tu, subhanallah tuan-tuan. Sungguh tuan, teruk keadaan, sangat teruk. Maka tuan-tuan, bukan tu tajuk kita hari ni. Tajuk kita hari ni ialah mahsyar, keadaan ni mahsyar. Saya menggunakan kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahim karangan Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Shalli ala sayyidina Muhammad, tanda-tanda kiamat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan tuan-tuan, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Shalli ala sayyidina Muhammad. Saya nak tulis masuk dalam sebuah riwayat yang disampaikan kepada kita, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, melalui Allahumma salli ala Muhammad Abu Hafiz Abu Ya'la Al-Hafiz Abu Ya'la Al-Mawsuli dalam kitab Musnad yang meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW pernah bercerita kepada kami ketika baginda berada di tengah para sahabatnya. Cerita tentang apa? Cerita tentang bermula daripada kehancuran dunia, kiamat tu, sampai membawa keadaan di padang mahsyar, sampai membawa kepada perhitungan di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Panjang kisah dia. Saya nak tulis masuk tuan-tuan sebab dalam kisah ni dia terkait dengan tiupan sangkakala, kehancuran bumi sebagainya. Nak tulis masuk pada tajuk kita pada malam ni, iaitulah keadaan di padang mahsyar. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pada ketika tu tuan-tuan, selepas kehancuran bumi, selepas kehancuran alam ni, tak ada makhluk yang tinggal. Dalam riwayat ni cerita melainkan 4 daripada makhluk Allah SWT. Yang pertama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil dan malaikat Israel. Ni 4 malaikat yang tinggal. Sedangkan makhluk Allah yang lain seorang pun tak ada dah. Satu pun tak ada dah. Bumi hancur dah waktu tu.
Bumi dah tak ada apa dah waktu tu, kosong. Salli ala Sayyidina Muhammad. Tinggal 4 makhluk Allah ni. Lalu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah panggil malaikat Israel menghadap kepada Allah. Lalu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, malaikat Israel pun laporkan kepada Allah, wahai Tuhanku, penghuni langit dan bumi semuanya telah mati kecuali yang engkau kehendaki. Lalu Allah bertanya, sementara Allah lebih tahu siapa-siapa yang masih hidup. Siapakah yang masih hidup? Kata Allah. Malaikat Maut berkata, ya Tuhanku, yang masih hidup adalah engkau yang maha hidup dan tidak akan mati, dan juga para malaikat pemikul arasmu, Jibril, Mikail dan saya sendiri. Kata malaikat Israel. Allah berfirman, matikanlah Jibril dan Mikail. Kemudian Allah menjadikan arah bercakap, ya Tuhanku, benarkah Jibril dan Mikail itu mati? Allah berkata kepada arasy, diam kamu. Sesungguhnya aku telah menetapkan kematian ke atas siapa pun yang ada di bawah arasku. Oleh kerana itu keduanya pun mati. Kemudian malaikat Maut menghadap balik kepada Allah dan berkata, ya Tuhanku, Jibril dan Mikail sudah mati. Tinggal saya saja dan para pengikut malaikat pemikul arasmu saja yang masih belum mati. Allah berfirman, matikanlah para malaikat pemikul arasku, lalu mereka pun mati. Dan selanjutnya Allah menyuruh arash supaya mencabut sangkakala daripada tangan Israfil, dan seterusnya ia, yakni arash pun memegangnya, yakni sangkakala itu daripada malaikat Muhammad Israfil. Kemudian malaikat Maut pun datang lagi kepada Tuhan dan berkata, ya Tuhanku, para malaikat pemikul arasmu telah mati. Allah bertanya, sementara dia lebih tahu siapa-siapa yang masih hidup, siapa lagi yang masih hidup? Malaikat Maut menjawab, ya Tuhanku, yang masih hiduplah engkau yang maha hidup dan tidak akan mati, dan saya sendiri. Maka Allah pun berfirman, kamu adalah salah seorang makhlukku juga. Aku menciptakan kamu untuk apa yang kamu lihat, maka matilah kamu. Maka malaikat Maut pun mati pada waktu itu. Waktu itu tak ada siapa dah, habis. Tak ada. Lalu subhanallah, manakala sudah tidak ada lagi yang hidup kecuali Allah yang Maha Esa, Maha mengalahkan lagi Maha Tunggal, Maha Esa, tempat bergantung segala makhluk, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Dialah yang Maha Akhir, yang Maha Awal. Maka Allah pun menggulung langit dan bumi. Allah gulung seluruh alam ni, langit dan bumi ni, gulung subhanallah sebagaimana gulungnya lembaran-lembaran kertas. Kemudian Allah kembangkan lagi, lalu digulungkan lagi, lalu dihamparkan lagi 3 kali. Dan Allah berfirman, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, akulah yang maha berkuasa. Kemudian Allah kata, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, liman al-malikil yaum, siapakah pemilik hari ini, pada hari ini? Salli ala Sayyidina Muhammad. Lalu Allah sendiri yang menjawab, lillah wahidul qahhar. Salli ala Sayyidina Muhammad. Dia jawab, kepunyaan Allah lah yang Maha Esa lagi Maha mengalahkan. Surah tercatat dalam surah Al-Ghafir ayat ke-16. Kemudian tuan-tuan, selepas Allah gulung seluruh alam ni, salli ala Sayyidina Muhammad, Allahu Rabbi, tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Waktu tu Allah hamparkan langit ni, Allah hamparkan bumi ni dalam bentuk yang lain. Salli ala Sayyidina Muhammad. Seperti kulit yang disamak. Tuan tahu kulit samak putih kan? Seluas-luasnya subhanallah. Waktu tu kata Nabi SAW, kamu takkan tengok ada tempat tinggi, ada tempat rendah, melainkan semuanya rata putih. Dalam riwayat yang lain, salli ala Sayyidina Muhammad, tanah waktu tu warnanya seperti perak, dan langitnya kekuning-kuningan. Kita tak nampak ni. Ini Allah cerita kat kita tak nampak. Pasal apa? Kita tak hidup lagi waktu tu. Satgi kita akan bangkit. Tunggu sat, tak sampai lagi time dia. Lalu tuan-tuan, selepas itu Allah memanggil, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, seluruh makhluknya dengan satu panggilan. Tiba-tiba mereka sudah berada di posisi masing-masing seperti sedia kala. Yang dulu ada dalam perut bumi, nah ni ada dekat sana. Yang dulu ada di permukaan bumi, kini ada di sana. Yang dulu sallallahu alaihi wasallam ada di dalam perut-perut binatang buas sebagainya, masing-masing duduk di posisi masing-masing. Lalu tuan-tuan,
Allah menurunkan air hujan daripada arasy. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hujan turun selama 40 hari. Tenggelam, salli ala sayyidina Muhammad, permukaan bumi yang rata tu selama 12 hari. Sedalam 12 hasta. Tenggelam selama 40 hari. Salli ala sayyidina Muhammad. Waktu tu kita ni yang tinggal tulang sulbi tu tumbuh balik daging, tumbuh balik isi, tumbuh balik manjang balik. Daging dibalut, tulang dibalut dengan daging, tumbuh jadi macam kita balik. Salli ala sayyidina Muhammad, tanpa roh. Tuan-tuan, ni cerita tentang benda yang akan jadi satu hari nanti. Pasal apa? Pasal apa Nabi SAW cerita? Supaya kita buat persiapan dan persediaan. Tuan-tuan boleh bayang tak kalau satu hari tiba-tiba ada van berhenti depan rumah kita, van tabung haji. Van tabung haji berhenti depan rumah kita. Dia kata, makcik, ni hari ni kami ambil makcik nak pergi hantar tu, nak pergi buat haji. Bila? Hari ni? Hari ni juga. Salih alaihi wasallam. Ni makcik tak sempat tak, nak kena pergi juga. Masuk van lah ni, jom kita pergi lah ni. Tuan-tuan, agak-agak jadi lagu mana kita hari tu? Allahumma salli ma'nu, beg tak dan beli lagi, duit tak dan tukar lagi. Nu nak pergi kat sana, nak naik kapal terbang apa ni, nak duduk, nak naik KT berapa, nak duduk dekat Allahumma salli ma'nu maktab mana, salli alaihi wasallam tak tahu. Lagi sana nak pergi buat haji lagu mana ni, yang mana ni haji salli alaihi wasallam, haji jenis apa nak buat ni. Nak pergi sana lagi, nak pergi mana dulu, nak urus macam mana, macam-macam benda kita tak tahu kalau kita tak ada ilmu. Paling tidak kalau kita dah didedahkan dengan ilmu tu, sampai-sampai tahu jugalah nak buat apa. Nanti subhanallah, bila bangkit di padang mahsyar, waktu terpinga-pinga tu, oh ni benda ni dah cerita dah dulu, dengar dah dulu ni, dah dengar dah ni, tahu dah, agak-agak boleh dah nak buat lagu mana, nak buat apa tu, agak-agak sikit ilmu tu ada dah, daripada langsung tak tahu nak buat apa. Maka Nabi SAW cerita kat kita ni, cerita benda yang akan jadi nanti ni, supaya kita ada persiapan dan persediaan. Baik tuan-tuan, Allahumma salli alaihi. Sesudah itu Allah menyuruh jasad-jasad mula tumbuh. Maka tumbuhlah jasad-jasad kita waktu tu macam cendawan, atau seperti tumbuhnya sayur-sayuran, kata Nabi SAW. Tumbuh balik lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lalu sehingga manakala jasad-jasad itu semuanya sempurna pertumbuhannya seperti sedia kala, kita jadi macam biasa, macam kita lah ni lah. Saya teringat kata almarhum Datuk Dr. Harundin, yang menakutkan di mahsyar nanti ialah macam mana kita bangkit, macam mana kita lah ni. Tahu macam mana bangkit macam kita lah ni? Lapar, salli ala sayyidina Muhammad, nak makan tapi tak ada makan. Dahaga, nak minum tapi tak ada minuman. Panas peluh macam ni lah, cubit, sakit, potong, luka, macam itulah keadaan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dan tunggu tu dalam keadaan tunggu yang terlalu lama, lama sangat-sangat. Teriaklah kita waktu tu tuan-tuan, subhanallah, Allah saja yang tahu suasana dia. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lalu kita pun tumbuh balik macam mana tumbuh kita lah ni, tapi tak ada roh lagi, masing-masing duduk tempat masing-masing tadi ni. Yang duduk dalam tanah, yang duduk atas tanah, yang duduk dalam perut binatang buah lah apa semua. Tang mana kita duduk, tang mana kita mati, tang tu kita duduk di posisi masing-masing. Jasad dah ready dah, roh tak ada lagi, roh belum sampai lagi. Lalu tuan-tuan, apa Allah buat? Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah pun berfirman, hidupkanlah pemikul-pemikul arasku. Lalu hiduplah pemikul-pemikul arash. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Besar mana pemikul arash ni? Pemikul arash ni besar mana? Pemikul arash ni bila dia duduk, salli ala sayyidina Muhammad, tapak kaki dia tu di dasar bumi. Salli ala sayyidina Muhammad. Ni salli ala sayyidina Muhammad, bahunya tu di langit. Antara bumi dan langit ini pangkuan dia aja, pangkuan dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Arash tu pula besar mana arash tu? Nabi gambarkan arash tu, salli ala sayyidina Muhammad, salli ala sayyidina Muhammad,
nak dibandingkan dengan alam ni apa ni, bumi dan langit ni, langit dan bumi ni, nak banding dengan arasy Allah, seperti satu batang besi yang dilempar dalam sallallahu alaihi Muhammad pada padang pasir yang luas. Padang pasir tu, batang besi satu baling kat dalam tu. Itulah tu langit dan bumi, tu yang padang pasir itulah arasy Allah SWT. Sallallahu alaihi Muhammad. Lagu mana? Tak tahu. Tak tahu. Langit dan bumi ni pun tuan-tuan sekalian, dah 7 lapis langit tu. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang setiap lapis langit tu 5,000 tahun perjalanan. Tu pun macam satu, Allahumma salli alaihi Muhammad, batang besi yang dilempar dalam padang pasir yang sangat luas. Kalau langit dan bumi pun besar batang besi, kita ni besar lah. Kita ni besar mana tuan-tuan? Kecil. Tu pun sombong nak apa? Tu yang nama saya Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan, lalu kata Allah, hiduplah pemikul arasku, maka mereka pun hidup. Kemudian Allah menyuruh malaikat Israfil pula hidup, kemudian mengambil sangkakala dan meletakkan ke mulut dia. Ni nak jadi tiupan sangkakala ke berapa ni? Dia panggil sallallahu alaihi wasallam Muhammad, tiupan yang menghidupkan. Ada dua pendapat ulama. Yang pertama kata ini tiupan yang kedua. Ada sebahagian kata apa? Ini tiupan yang ketiga. Ada tiupan pertama sallallahu alaihi wasallam Muhammad, nahfatul fadha, dia kata sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dalam ni pun dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahim ni. Satu tiupan yang menggerunkan dan menakutkan yang akan berlaku sebelum tiupan kehancuran. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Satu bunyi tiupan yang semua orang dengar dan orang akan takut, tapi tak ancok lagi waktu tu. Tiupan amaran. Bila? Tak tahu. Tapi pernah jadi sekali tuan-tuan. Tahun 2012, tuan-tuan search dekat dalam YouTube, tuan-tuan cari bunyi di langit, tajuk dia. Lagu tu lebih kurang 2012, saya ingat. Sallallahu alaihi wasallam. Seluruh dunia dengar bunyi yang sama. Bunyi-bunyi lain macam, bunyi tu, bunyi kat langit. Dia punya kuat bunyi ni tuan-tuan, sampai bergegak ni cermin ni. Tuan-tuan boleh tengok dekat dalam YouTube sallallahu alaihi Muhammad. Adakah bunyi itu bunyi tiupan yang Nabi duk cerita tentang tiupan yang menakutkan tu? Tapi kalau dengar bunyi memang takut tuan. So kita tengok video tu daripada ambil tu, semua ketakutan tu, ketakutan. Sallallahu alaihi Muhammad. Adakah tu bunyi? Tak tahu, wallahu a'lam. Tak tahu. Tapi ada satu bunyi, ada satu tiupan yang akan berlaku sebelum tiupan yang kedua. Tiupan kedua, sebahagian kata apa? Tiupan yang pertama dan kedua ni dia berlaku serentak. Dia berlaku tiupan yang panjang tu, kemudian baru tiupan kedua, dia main secara berturut-turut, tiupan yang menghancurkan. Yang Allah cerita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah cerita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, waktu Allah perintah malaikat Israfil untuk meniup tiupan yang pertama, saya berkata, tiuplah tiupan yang mengejutkan. Maka Israfil pun meniup, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sangkakala yang mengejutkan, maka terkejutlah seluruh penghuni langit dan bumi kecuali mereka yang dikehendaki oleh Allah. Waktu itu Allah mengarahkan kepada malaikat Israfil untuk memanjangkan tiupannya tanpa henti. Waktu itu Allah cerita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tidak ada yang mereka tunggu-tunggu selain salli ala sayyidina Muhammad, salli ala sayyidina Muhammad, sayhata wahidatun, salli ala sayyidina Muhammad, satu tiupan yang, satu teriakan saja yang tidak ada saat berselang padanya. Surah Sad ayat 15. Waktu tu Allah cerita, salli ala sayyidina, waktu tu Nabi SAW cerita, gunung ganang pun berjalan macam awan. Gunung ganang tu dia bergerak macam awan. Salli ala sayyidina Muhammad. Jadi apa? Jadi macam fata morgana. Salli ala sayyidina Muhammad. Hilang terbang macam debu waktu tu. Menggoyangkan penghuni-penghuni dia macam orang yang kena terempah dalam laut di atas kapal. Salli ala sayyidina Muhammad. Dihempas ombak ke sana kemari, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, penghuninya terombang-ambing bagai lampu yang tergantung. Hati siapa pun gemetar padanya. Salli ala sayyidina Muhammad. Itulah Allah firmankan dalam surah An-Nazi'at, salli ala sayyidina Muhammad, yauma tarjufur rajifah
tatba'uha ar-radifah qulubun yawma idzin wajifah. Allah cerita pada masa berlakunya tiupan sangkakala yang pertama yang menggoncangkan alam sehingga mati segala yang bernyawa dan punah ranah sekalian makhluk, selain daripada apa yang dikecualikan tiupan pertama itu diikuti oleh tiupan yang kedua, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, yang menyebabkan orang mati semuanya hidup semula serta keluar daripada kubur masing-masing. Hati manusia pada waktu itu dalam keadaan berdebar-debar ketakutan. Tuan-tuan, cumanya waktu berlaku tiupan kehancuran tu, yang sallallahu alaihi wasallam berbukit-bukit jadi macam awan tu kan, jadi macam debu tu, waktu ni orang Islam tak ada, orang yang ada iman tak ada waktu tu. Sampai waktu tu Nabi SAW cerita ada orang yang dia tak kerti yang lain, sebab satu je dia kerti, sebut Allah, Allah je. Dia semayang apa tak cerita lah, dia hanya kerti sebut Allah je, dia pun akan mati waktu tu. Sallallahu alaihi Muhammad. Nah, orang Islam akan mati awal, mati dengan mai angin sejuk yang masuk celah ketiak semua orang yang beriman, semua mati. Yang tinggal lepas tu dia panggil Luka' bin Luka'. Nabi SAW cerita si sial anak kepada sial, tinggal sikit orang kaya raya. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, siapa yang akan mematikan? Allah yang akan matikan. Tapi tuan-tuan boleh bayang tak macam mana keadaan kalau waktu tu orang Islam semua mati, tiba-tiba dia tak mati? Tuan-tuan faham tak? Waktu tu tiba-tiba orang Islam yang ada iman semua mati, tiba-tiba dia tak mati. Sebab Nabi SAW cerita juga akhir zaman ni iman-iman akan keluar daripada hati seorang ni macam anak panah keluar daripada busur panah. Punya laju iman keluar sampai dia pun tak tahu kata dia dah tak ada iman. Faham tuan-tuan? Tu risau babak macam ni. Sallallahu alaihi Muhammad. Maka tuan-tuan, itulah yang akan berlaku. Lalu subhanallah, Nabi SAW cerita bumi bergoyang hebat. Wanita-wanita yang menyusu sudah tak peduli lagi terhadap anak-anak disusunya. Wanita hamil menggugurkan kandungan-kandungannya. Anak-anak kecil ketakutan sampai beruban. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Syaitan-syaitan berhamburan lari ketakutan. Para malaikat menghadang mereka lalu menghantam muka-muka mereka. Tidak ada seorang pun yang sanggup melindungi mereka daripada azab Allah. Walaupun seorang manggil orang lain untuk minta tolong pun orang dah tak heran dah. Itulah yang Allah menyebutkan pada hari kiamat nanti dengan firman dia sallallahu alaihi wasallam Muhammad, hari panggil memanggil, dia kata. Waktu tu subhanallah, tiba-tiba bumi pula terbelah dua. Masing-masing bergeser di antara satu sama yang lain. Lalu mereka yang melihat kejadian tersebut mengatakan, kami tak pernah melihat benda yang serupa jadi sebelum ni. Waktu inilah yang menyebabkan semua yang ada pada waktu duduk dalam keadaan menderita dan sengsara. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu patah balik tu. Patah balik cerita apa yang berlaku sebelum tu. Ni patah balik pula cerita sallallahu alaihi wasallam waktu Allah hidupkan kita tu. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka Allah ambil tiup sangkakala tu, letak balik pada tangan dan mulut malaikat Israfil. Nabi SAW cerita, tuan-tuan sekalian, sangkakala malaikat Israfil ni sallallahu alaihi wasallam ataupun trompet malaikat Israfil ni luas mana? Sahabat tanya. Sahabat, luas mana tu trompet malaikat Israfil tu? Kata Nabi SAW, seluas langit dan bumi. Bila Allah jadikan malaikat Israfil letak mulut ni? Bila? Waktu Allah jadikan alam ni, trompet tu dah duduk di mulut malaikat Israfil. Dan semenjak daripada hari itu, kata Nabi SAW, malaikat Israfil tak pernah kejik mata dia. Mata dia hanya memandang kepada arasy Allah, menunggu-nunggu bila arahan Allah nak perintah dia untuk tiup sangkakala. Semenjak bila? Semenjak Allah jadikan alam. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi, tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah hidupkan malaikat Israfil, letak sangkakala, letak balik kat mulut dia, menunggu arahan untuk tiupan yang ketiga. Dia panggil tiupan penghidupan. Sallallahu alaihi Muhammad. Kemudian Allah pun berfirman,
hiduplah Jibril dan Mikail, dan kedua-duanya pun hidup. Kemudian Allah menyuruh mengambil roh-roh semua. Allah ambil roh-roh tu semua tu, sallallahu alaihi Muhammad, roh orang mukmin bercahaya, roh orang kafir hitam, sallallahu alaihi Muhammad. Nampak waktu tu roh boleh nampak dua, satu cahaya, satu hitam. Tuan-tuan, akhir zaman dia panggil apa ni, Allah Muhammad, dia panggil zaman fitan, zaman fitnah. Antara ujian kepada orang-orang yang duduk di akhir zaman namanya ujian iman. Ujian iman. Ujian iman, ujian akidah. Berapa ramai orang yang duduk pada akhir zaman yang dia dah tak ada iman, akidah dah tergelincir, tapi dalam keadaan dia berasa macam dia tu masih beriman. Anda faham tak? Tuan-tuan tengok ni berapa banyak fahaman dia ada. Nabi SAW cerita 73 golongan, satu je masuk syurga. Sebab tu tuan-tuan ngaji elok, cari tok guru yang cari tok guru betul-betul elok. Ni duk cari yang sembunyi-sembunyi. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang pelik-pelik. Yang kata apa? Sallallahu alaihi Muhammad. Ni kalau mengaji bab ni jangan cerita ke orang. Ni benda nak boleh masuk syurga ni orang terpilih saja. Terpilih saja. Sallallahu alaihi Muhammad. Nah, jangan duk cerita kat orang ilmu ni. Pasal ilmu ni hanya orang tertentu saja akan dapat. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi ajak apa? Balighu anni walau ayat. Sampai pada aku walaupun satu ayat. Apa jalan Nabi SAW nak suruh semua orang masuk syurga kalau boleh. Tapi dia kata tak, ni hanya untuk orang-orang tertentu, yang menunjukkan pelik dia. Dan lagi satu tuan-tuan yang saya risau tu macam mana? Saya baru ni saya tengok satu video. Sallallahu alaihi Muhammad. Satu video lah. Sallallahu alaihi Muhammad duduk cerita pasal ni, cerita semua orang kata dia tak betul. Ustaz-ustaz duk tegur apa semua ni, cara dia ngajak tak betul, cara dia menyampaikan tak betul. Sallallahu alaihi Muhammad, mufti pun buat keluar kenyataan apa semua. Sallallahu alaihi Muhammad berhujah dengan dia, kata yang dia bawa tu tak betul. Tahu dia jawab apa? Dia buat live, beribu orang tengok dia. Tahu dia kata apa? Bila semua orang-orang yang mengaji ni, orang-orang yang pandai bercakap Arab ni, ustaz-ustaz fiqh ni bagi tahu dekat saya, sallallahu alaihi Wasallam, kata saya tak betul, inilah yang menunjukkan saya betul dan bertepatan macam yang Allah cerita dalam Quran. Dia kata memang betul. Keadaannya bila kita duduk di akhir zaman ni, orang yang bawa yang betul ni orang semua kata salah. Maka kita lah, itulah menunjukkan bahawa kita betul bila ada orang duk kata kita tak betul. Faham tak faham ni? Kita yang dengar pun, tak aku salah ke dia betul ke apa? Kita pun jadi pening pula waktu tu. Subhanallah tuan-tuan. Saya semak ni. Hati-hati, hati-hati. Ni akhir zaman dia panggil ujian iman, ujian akidah sangat kuat. Saya mesyuarat dengan Dewan Dakwah. Saya ni AJK, Exco Dewan Dakwah, Majlis Dakwah Negara. Kami ada kluster-kluster masing-masing. Saya pun cadang agak tukarlah nama kluster tu macam COVID-19 ya. Tapi dia kata apa, kita kluster kita dulu wujud sebelum kluster COVID-19 Ustaz. Okeylah, tak apalah. Tuan-tuan sallallahu Muhammad. Salah satunya ialah kluster non-muslim. Kluster dakwah non-muslim. Dia cerita subhanallah, apa yang dibawa, fahaman-fahaman yang dibawa kepada anak-anak kita yang duduk dekat sekolah-sekolah, daripada sekolah rendah ke sekolah menengah. Tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, tuan-tuan, usaha untuk cabut iman daripada anak-anak kita ni, sampai ke tahap anak-anak kita zahir dia tu orang Islam, tapi hati dia sikit dah tak percaya ke Allah. Tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, ustaz, kita dulu waktu sekolah rendah mengaji sifat 20 tak hafal tu sifat 20 tu. Mengaji tu sallallahu alaihi Muhammad, tanya tu sifat ni lawan dia lagu mana, yang wajib lagu mana, canggahnya lagu mana. Subhanallah, waktu mana? Waktu kecil-kecil. Tanam akidah tu kuat-kuat waktu kecil. Tuan-tuan tanya, tengok anak-anak kita sifat 20 sat, suruh dia syarah sikit je. Sallallahu alaihi Muhammad. Suruh dia cerita sikit pasal Allah lagu mana. Sallallahu alaihi Muhammad. Takat mana dengan dia kenal Allah tu? Tuan-tuan tanya anak-anak kita. Tak payah tanya sekolah rendah kot dia tak faham. Tanya sekolah menengah yang dah balik, suruh dia cerita dia kenal Allah dekat mana. Risau tuan-tuan, saya sungguh-sungguh saya risau. Waktu kami buat camp hari tu, saya nak cerita, dan bukan cerita bab Allah ni, cerita sampai kenal Allah, ma'rifatullah. Awaluddin
ma'rifatullah. Mula-mula sekali agama kenal Allah tu. Belajar ilmu akidah, salli ala sayyidina Muhammad, ilmu tauhid, bagi kemas. Ujian akhir zaman, ujian iman, ujian akidah. Tuan-tuan boleh bayang ayah pen tu. Tuan-tuan kenal ayah pen? Bukan repen juga sekotia ni. Ayah pen tu, subhanallah, pakai seluk pendek, pinek ke kuil apa? Pinek ke batu kif, tuang susu depa hirup susu ke tapak kaki dia. Pi Bali pun tuan, saya semat. Dia kata kerajaan langit apa? Tuan-tuan tahu tak berapa ramai orang ikut dia? Berapa ramai orang ikut dia? Punya ramai orang ikut dia tuan. Ada suami isteri balik Mesir. Tuan-tuan saya semat. Ijtihad dia pengikut pada Yapin. Subhanallah tuan-tuan, Sallallahu Muhammad nak cerita. Tuan-tuan, lah ni anak-anak kita kat sekolah tu, subhanallah tuan-tuan, Sallallahu Muhammad, depa tak kenal Allah. Nampak orang Islam tapi Allahumma salli Muhammad, tuan-tuan, hati tak kenal Allah dan tak percaya dekat Allah. Allahumma salli Muhammad. Tu saya cerita akidah lah. Kami duk buat program-program camp cuti sekolah ni. Nak cerita tuan, sekolah menengah, pelajar sekolah menengah ni, bukan sekolah rendah, sekolah menengah. Daripada 10 orang yang sembahyang, 7 orang tak sah sembahyang. Bukan cerita tang sembahyang tak sah, tang wuduk lagi tak sah dah. Sungguh kan? Kita ni ambil tanggungjawab, cek tengok anak-anak kan. Tuan tahu tak? Ya, antara ujian iman yang akan berlaku dekat akhir zaman ni, dekat antara fitnah besar, Dajjal dia bawa apa tuan? Dia bawa satu ayam. Satu lagi dia bawa api. Satu ayam sejuk tu. Satu lagi api panas. Nabi SAW cerita, kita nak berhenti azan ke apa? Ustaz? Ha? Dah, okey. Nabi SAW cerita, nanti kalau kamu jumpa Dajjal yang bawa ayak dengan bawa api tu, dia kata yang ayak tu adalah api, yang api tu adalah ayak. Yang ayak tu api, yang api tu ayak. Tuan-tuan faham ke tak ni? Semua tak mau nak sambut, mau senyap ni. Khusyuk. Ingat tu Nabi pesan apa? Jumpa Dajjal, sallallahu alaihi wasallam, ada dalam kitab ni. Dajjal bawa api, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bawa ayam. Mana dia? Saya nak cari Ustaz. Dajjal. Sallallahu alaihi wasallam. Okey. Wah, takut tuan cerita tentang Dajjal ni. Lalu sallallahu alaihi wasallam tuan, Nabi kata, Allahumma salli ala Muhammad, kamu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad pi dekat api tu, pejam mata, pi turun dekat dia. Pi dekat mana? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, pi dekat api. Itulah ayat Nabi SAW kata. Tuan-tuan dengar tak? Nanti kalau Dajjal main dekat tempat tuan-tuan ni, taman apa Ustaz ni? Taman Seri Indah. Rumah Ustaz lah ni? Oh, tak. Dajjal main kat Taman Seri Indah ni nanti, tuan-tuan ada jumpa dia, dia bawa ayak tu, bawa api tu. Tuan-tuan nak pergi ke apa? Pergi ke api ke pergi ke ayak? Pergi ke mana? Sembang. Dia main api, poprak tu bunyi hangat. Yang ni ngayak sejuk. Tuan-tuan ingat berapa lama dah kita tak makan, tak minum? Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, yang ni duduk nampak ayak sejuk aja, yang ni duduk nampak api duduk menyala gitu. Sallallahu alaihi Muhammad. Agak-agak nak pergi mana? Saya takut waktu tu bertembung di antara iman dengan yang zahir pada mata kita ni. Yang zahir kita tuan, nampak ni ayat sejuk ni. Tapi Nabi SAW kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kata Nabi pi kat api, tapi api tu berasa panas tu. Tuan-tuan, pertembungan di antara iman dengan apa yang zahir pada mata kita. Salli ala sayyidina Muhammad. Faham tuan-tuan? Jadi subhanallah. Kalau balik pada kisah kita tadi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, roh orang mukmin bercahaya, roh orang kafir hitam. Salli ala sayyidina Muhammad. Lalu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad,
digenggamnya roh-roh itu sekaliannya, kemudian dilemparkan masuk ke dalam sangkakala. Lalu Allah pun perintah malaikat Israfil untuk meniup, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tiupan kebangkitan. Maka tiuplah malaikat Israfil. Kita tadi, roh-roh kita yang duk bersusun dalam trompet malaikat Israfil tu keluar memenuhi ruang di antara langit dan bumi, seumpama lebah keluar pada sarang dia. Keluar penuh ruang langit dan bumi ni. Kemudian subhanallah, Allah pun berfirman, demi kemuliaanku dan keagunganku, kembalilah setiap roh ke dalam jasadnya masing-masing. Maka terbanglah roh tersebut masuk ke dalam tanah, pi cari tang mana balik jasad yang duk ada. Lalu dia masuk ke dalam tubuh badan melalui rongga hidung ni, kemudian bertebaran ke seluruh tubuhnya sebagaimana racun yang merebak ke dalam tubuh orang yang terkena sengatan binatang berbisa, kata dalam riwayat tersebut. Masuk balik roh tu dalam tubuh badan kita. Hidup tak lagi? Tak lagi. Allah tak perintah hidup lagi. Lalu subhanallah, kemudian bumi pun merekah mengeluarkan kamu sekalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah perintah untuk hidup, maka subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita pun hidup dan kita pun keluar daripada rekahan-rekahan bumi itu. Siapa orang pertama yang bangun? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, akulah orang pertama-tama sekali dikeluarkan daripada bumi dan suruh keluar daripada bumi, maka kamu cepat-cepat berjalan ke arah Tuhan kamu. Nabi SAW keluar, Nabi SAW buang habuk-habuk ni, tanah-tanah atas kepala, keluar, buang habuk-habuk di badan. Kita keluar tuan-tuan sekalian, subhanallah, salli ala sayyidina Muhammad, buang habuk-habuk di kepala, buang habuk-habuk di janggut. Terpingat, semua terpingat-pingat tu, hari apa ni, apa jadi hari ni, nak pi mana, tak tahu apa. Tak tahu apa, tak tahu arah. Salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad. Waktu tu kita duk bergerak pergi satu tempat, tengok orang bergerak, kita bergerak ke sana. Allah berfirman, Allah kata apa? Salli ala sayyidina Muhammad. Muhta'ina ila da'i yaqulul kafiruna hadha yaumun asir. Allah sebut dalam surah Qamar ayat 8, masing-masing dengan cepatnya menuju kepada si penyuruh itu. Pada saat yang demikian, orang-orang kafir berkata, hari inilah hari yang sangat sukar. Ada seorang penyeru, da'i dia panggil, salli ala sayyidina Muhammad. Nah, ataupun dalam riwayat sebut sa'iq, pemandu arah, salli ala sayyidina Muhammad. Arah sini, arah sini, arah sini. Kita ikut depa je, kita tak tahu apa. Tuan-tuan, Allah salli Muhammad tu duduk kira, tak terkira siapa duduk kiri kanan ni. Tak tengok dah, tak tentu arah dah, tak tahu dah, duk kira hai diri sendiri je. Bila dengar sa'iq tu duk panggil, ataupun da'i tu panggil, salli ala sayyidina Muhammad, kita pun bergerak ke arah tu. Kata Nabi SAW, kamu datang ke hadrat Tuhanmu tanpa alas kaki, bertelanjang dan tidak berkhitan. Waktu tu bangun semua tuan-tuan telanjang, lapik kaki tak ada, salli ala sayyidina Muhammad, tak khitan. Sayyidina Aisyah bila dengar ini, dia tutup muka. Sayyidina Aisyah tutup muka, salli ala sayyidina Muhammad. Dia kata pasal tak malu ke Rasulullah? Masing-masing nak tengok, nanti tengok orang tu, tengok orang ni. Dan Nabi kata tak ada lah, orang tak tengok dah waktu tu. Masing-masing duk fikir tentang keadaan diri dia sendiri ni. Apa nak jadi lepas ni? Apa nak jadi lepas ni? Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pasal apa Nabi SAW sebut tentang alas kaki, Nabi SAW tak sebut yang lain, salli ala sayyidina Muhammad. Nak cerita, selipar pun tak ada. Tak ada cerita benda lain dah. Selipar pun tak ada, salli ala sayyidina Muhammad. Waktu tu tuan-tuan, ada orang yang berjalan subhanallah dengan kaki dia. Ada orang pula yang berjalan kaki ke atas, tangan ke atas, kepala ke bawah. Berjalan dengan muka dia. Macam mana berjalan dengan muka ni? Sahabat tanya Rasulullah, macam mana orang yang berjalan dengan muka waktu di padang mahsyar? Kata Nabi SAW, kalau Allah boleh jalankan seorang itu dengan kaki dia, tak ada, sangat mudah bagi Allah untuk menjalankan seorang itu dengan muka dia. Bangkit sesuai dengan amalan dia waktu hidup di dunia. Tuan-tuan, lalu Nabi SAW menyambung, kemudian kamu semua berdiri di satu tempat
selama 70 tahun. Tanpa dipedulikan dan tanpa ada pengadilan. Duduk di tempat sama 70 tahun. Bukan 7 minit, bukan 7 jam, bukan 7 hari. 7 jam pun tak mampu dah tuan. Berdiri tempat sama ni 7 jam pun tak mampu dah. Ini 70 tahun. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Siapa dapat tak kaki dia macam ni, tak kaki dia macam ni, ini satu nikmat kat dia. Kebanyakan manusia duduk di hujung-hujung jari, pijak tu hujung-hujung jari dia, sesak sempit, Allah saja yang tahu. Rimah lemah lah tuan-tuan. Manusia melaut manusia ni. Kita duduk tengah-tengah tu, tengok ni laut manusia, beri laut manusia, melaut manusia, sempit, sesak. Allahu Rabbi tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, kita waktu tu Nabi SAW cerita apa? Di waktu itu kamu semua menangis sampai kering air mata kamu, lalu keluarlah darah daripada matamu sebagai gantinya. Pernah tengok ada orang menangis keluar air mata darah? Sallallahu alaihi wasallam. Tak pernah tengok. Tapi waktu tu dalam riwayat dia cerita, kita punya menangis ni sampai habis air mata, keluar darah. Mulut tu kata apa? Rabbi salim, Rabbi salim, Rabbi salim. Wahai Tuhanku, kesianlah dekat aku. Wahai Tuhanku, kesianlah dekat aku. Wahai Tuhanku, kesianlah dekat aku. Lalu tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata Nabi SAW, sementara tersebut peluh menguncur terus sehingga membanjiri tubuhmu sampai ke mulut. Ada yang sampai ke dagu. Salli ala sayyidina Muhammad. Ada yang duduk ni tuan-tuan, ayat peluh dia sampai ke perut ni. Ada yang sampai ke leher ni, dada ni. Ada yang sampai mulut ni. Ada yang ada yang tahan ni cuma hidung aja. Hidung yang tenggelam dalam peluh ni. Sallallahu alaihi Muhammad. Macam mana agaknya kalau satu tempat tu semua orang sama duduk berdiri tempat, macam mana kawan ni peluh kat ini, macam mana kawan ni peluh kat sini? Wallahu alam. Tak tahulah macam mana. Tapi peluh tu semua terkait dengan amalan dia waktu hidup kat dunia dulu ni. Allah, bila kita duk baca ni tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam, dia takut apa yang akan berlaku daripada mahsyar berdiri 70 tahun tu. Itu terkait dengan apa yang dia buat waktu hidup dunia tu. Sebab tu saya selalu sebut, janganlah duk risikokan hidup kita yang sat ni yang akan menyebabkan kita sengsara ke akhirat nanti. Nabi SAW cerita ada 7 golongan kan yang dapat naungan arasy Allah nanti di yaumul qiyamah. Usahalah nak bagi jadi salah seorang daripada 7 orang tu. Sallallahu alaihi wasallam. Boleh tak selamat nanti daripada mahsyar? Ni orang dalam keadaan duk berdiri tenggelam dalam peluh, panas 70 tahun, matahari tegak atas kepala. Sallallahu alaihi Muhammad. 1 mil tuan-tuan, Allahumma salli dalam riwayat cerita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Menurut Ubaidillah bin Al-Aizar, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Al-Mubarak, bahawa telapak kaki pada hari kiamat seperti anak-anak panah. Macam tu, nampak gini. Orang yang berbahagia ialah orang yang mendapatkan tempat untuk kedua telapak kakinya. Sesungguhnya matahari didekatkan kepada kepala mereka sehingga di antara matahari dan kepala mereka hanya berjarak 1 mil atau 2 mil. Dan panasnya bertambah 99 kali ganda. Mana ni? Pada mahsyar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sulaim berkata, salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli Abu Bakar bin Abu Ad-Dunya meriwayatkan bahawa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Al-Miqdad bin Al-Aswad pernah berkata, aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, pada hari kiamat kelak matahari akan didengkatkan kepada kepala hambanya hingga jarak 1 atau 2 mil. Sulaim berkata, aku tidak tahu 2 mil berapakah jarak, adakah jarak perjalanan ataupun ukuran celak mata. Beliau baginda bersabda, maka matahari didekatkan kepada mereka sehingga mereka berpeluh sesuai dengan amal perbuatan mereka. Daripada mereka ada yang peluhnya mencapai kedua tumitnya, ada yang mencapai kedua lututnya, ada pula yang benar-benar terbelenggu dengan peluh tersebut. Maka aku melihat baginda mengisyaratkan dengan tangannya ke mulut baginda sambil bersabda, peluh itu benar-benar membelenggunya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian,
Dalam sebuah hadis diterangkan bahawa manusia di pada hari tersebut berdiri tenggelam dalam peluh masing-masing sampai ke pertengahan telinga mereka. Dalam hadis yang lain dinyatakan keadaan mereka saling berbeza berkait dengan amal yang mereka buat waktu hidup di dunia. Sungguhnya matahari akan didekatkan kepada manusia pada hari kiamat sehingga jaraknya 1 mil. Waktu itu mereka berpeluh sesuai dengan keadaan mereka, sesuai dengan amal mereka. Nabi SAW menyebutkan, innal araqa yawmal qiyamah liyadhabu fil ardi 70 aman wa innahu la yablughu ila afwahin nasi au ila adhanihim au kama qala rawahu Bukhari, Muslim wa Ahmad. Sesungguhnya peluh pada hari kiamat mengalir di bumi selama 70 tahun dan sesungguhnya dia akan mencapai kepada mulut manusia atau hingga telinga mereka. Subhanallah tuan-tuan. Ni Allah Rabbi tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ingat, ada tujuh orang yang akan dapat naungan arasy Allah waktu tu. Cubalah nak jadi 7 orang ni. Cuba untuk jadi 7 orang ni. Salli ala sayyidina Muhammad. Ada yang kita terlepas dah. Terlepas sebab tak masuk senarai, tak boleh nak jadi. Antaranya perkataan syabab. Syabab ni apa dia? Anak muda. Mai kita 40 atas tak terpanggil syabab dah. Salli ala sayyidina Muhammad. Tak panggil syabab dah. Ini yang mana syabab ada peluang ni dapat itu. 40 tahun ke bawah dia boleh panggil syabab. 40 tahun ke atas dia tak panggil syabab dah. Kita yang 60 70 ni jauh cerita dah. Terlepas dah. 7 golongan yang Nabi SAW kata akan dapat naungan arasy Allah nanti di yaumul qiyamah. Yang pertama, al-imamul adil. Imam yang adil, pemimpin yang adil. Tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad. Tak masuk senarai kot. Tak tahulah. Macam ustaz, dia pemimpin dekat sini. Dia boleh jadi. Salli ala sayyidina Muhammad. Tapi jadi pemimpin, kaki sebelah duduk dalam neraka, sebelah duduk syurga. Lagi dahsyat. Kat kampung ni jadi pengerusi kat kampung ni. Tengok saya semayang. Ada tak ada orang tak semayang? Ada tak orang tak tutup aurat? Ada orang masih duduk dalam maksiat? Apa dia buat nak keluarkan depa tu? Depa ikut, depa tak ikut tu lain cerita. Tapi apa tindakan nak pastikan ada orang yang duduk di bawah, tanggungjawab dia untuk taat perintah Allah. Itu semua Allah akan jawab. Allah akan tanya, dia kena jawab. Yang kedua siapa ni? Ani salli ala sayyidina Muhammad. Yang ni syabab. Salli ala sayyidina Muhammad. Anak muda yang tekun beribadat kepada Allah, rajin ibadat. Salli ala sayyidina Muhammad. Yang ketiga, salli ala sayyidina Muhammad, apa dia ni? Salli ala sayyidina Muhammad, rajulun, laki-laki. Sebut laki-laki, dia orang perempuan duduk bawah dia. Kalau sebut orang perempuan, orang laki-laki tak duduk bawah dia. Salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina Muhammad, qalbu mu'allaqun fil masajid. Yang ni pun Ustaz Khairul Fitri boleh dapat. Apa dia? Orang laki-laki yang hati dia sentiasa terikat dengan masjid. Dia seronok, dia tak boleh nak main di rumah dia. Dia tak puas. Saya duk risau lah ni, tuan-tuan tahu tak saya duk risau apa? Saya duk risau kita akan balik macam dulu bila orang mula jauh pada masjid dan dia rasa selesa bila jauh pada masjid. Kita waktu COVID-19 ni, kita jarang pergi masjid. Faham tak? Dulu waktu kalau kita tak pergi masjid, semain di rumah kita rasa gelisah. Tambah dengan masjid. Lah ni kita lebih selesa main di rumah daripada semain masjid. Hari Jumaat hari tu waktu mula-mula tak boleh pergi sembahyang Jumaat, tuan-tuan menggelupuk kat rumah. Lah ni tak pergi main Jumaat, tak ada apa, relax tengok TV tuan-tuan. Tengok siaran ulangan Gegar Vaganza. Salli ala sayyidina Muhammad. Ni bila waktu orang tengah main Jumaat, dia tak rasa salah dah, dia tak rasa apa. Yang keempat tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina Muhammad, rajulani, 2 orang laki-laki, 2 orang. Salli ala sayyidina Muhammad, yang berkasih sayang kerana Allah, bertemu dia dan berpisah dia kerana Allah. Yang kelima, lelaki yang diajak berzina oleh seorang perempuan yang kaya dan cantik. Lalu dia menjawab apa? Inni akhafullah. Mai orang perempuan cantik dia, selesai ajak dia berzina. Dia kata apa? Aku takut ke Allah. Jangan main-main tuan-tuan. Tok Imam pun jebuk kopiah ni jadi. Ni sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, orang yang bersedekah dengan tangan kanan dia hingga tangan kiri pun tak tahu apa yang sedekahkan. Bukan mana logik tangan kanan bagi tangan kiri tak tahu, tapi nak cerita macam mana dia menyembunyikan sedekah dia. Ni duk tambah masjid apa ni pajak song tengah duk tambah, tak cukup 50,000 apa 500,000 ke apa, berapa ribu 500 buat semua 500,000 Ustaz. Ada berapa banyak lagi tak perlu ni? Ada sikit-sikit.
Saya kata, dia kata, Ustaz kata, saya perlu 10,000 lagi. Tuan-tuan bawa keluar 10,000 tu, 10,000 bawa keluar tu. Tuan-tuan berebutlah, buat masjid ni berebut tuan-tuan. Ni kapet ni. Ustaz kata keras dah ni. Sujud lekat kat dia. Tukar baru. Tukar kapet baru, tuan-tuan berebut. Muslimat ni, berapa orang duk ada ni, kelak-kelak je, berapa nak pakai, nak katalah nak pakai 10,000. Tak sampai kot. Ni saya ingat berapa ribu ni, lebih kurang, katalah 8,000 kan nak pakai, katalah. Kelak ni, seorang 1,000 ya. 8 orang ya, berebut. 8,000 saja. Tuan-tuan, nilai 1,000 tu takkan sama dengan 2 rakaat orang sembahyang atas kapet. Dan tunggu nanti ke akhirat tuan akan dapat. 2 rakaat pun tuan-tuan sekalian, 10,000, kalau tuan-tuan bagi 10,000 pun takkan mampu untuk challenge 2 rakaat yang orang solat pada kapet yang kita wakafkan. Sungguh tuan-tuan, salat Syekh Muhammad. Faham tak? Orang duk semayang ni, tuan-tuan duk ni duk mengaji ni. Tuan-tuan mengaji ni, tuan-tuan balik beramal pula dengan ilmu yang kita belajar. Siapa dapat manfaat tu? Ni kawan yang wakaf kapet hari tu ni. Tuan-tuan, berapa tahun dah kapet ni? 5 tahun dah. 5 tahun dah pahala duk pergi kat kawan tu, tak berhenti-berhenti, entah mati dah kawan tu. Faham tuan-tuan? Saya cakap, bawa keluar pergi 1,000 tu, bawa keluar 1,000 kah? Bawa keluar 10,000 kah? 10,000, 1,000 tahan kira lagi, 10,000 pergi tengok nombor akaun tu, senyap-senyap je masuk, siapa pun tak tahu, tulis kat situ reference dia, duit beli wakaf, beli kapet. Tuan-tuan, saya nak tanya, di antara dua ni mana lagi best? Nombor 1, tuan-tuan bawa keluar 10,000, masuk dalam akaun senyap-senyap, tulis kat tu reference dia, Salih ala Syekh Muhammad, wakaf kapet, senyap, siapa pun tak tahu. Nombor 1. Nombor 2, tuan-tuan pergi jumpa Tok Bendahari, jumpa Ustaz Khairul Fitri lah. Ustaz, ni 10,000 saya bagi untuk beli kapet, Ustaz ambil. Ustaz pun kata apa? Alhamdulillah ya Allah, terima kasih banyaklah Tuhan bagi 10,000 ni, lega kami, terus beli-beli kapet. Nanti orang semayang semua pahala dapatkan Tuhan lah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Tuhan. Yang mana yang best di antara 1 dengan 2 tadi? Cuba abang kat saya, ikhlas jawab. Yang mana? Hampa soleh sungguh Mbak Ria ni. Bestnya apa? Bila orang puji apa kita buat. Betul tak? Bila orang puji apa kita buat. Tapi orang yang layak untuk mendapat naungan arasy Allah nanti, dia bagi itu senyap, siapa pun tak tahu. Bahkan gambaran yang Nabi SAW cerita, seolah macam apa? Seolah macam dia bagi tangan kanan, tangan kiri pun tak tahu. Nak abang kata hebat, sembunyinya sedekah. Tuan-tuan buat lagu ni, senyap je bagi, senyap bagi. Dan Allah SWT. Dan yang berikutnya, Allahumma salli ala Muhammad. Apa dia tuan-tuan? Allahumma salli ala Muhammad. Yang ketujuh, orang yang sentiasa berzikir kepada Allah ketika sunyi, pada waktu sunyi, sehingga kedua matanya mencucurkan air mata. Ni 7 orang yang Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, yang akan mendapat naungan arasy Allah nanti di yaumul qiyamah. Allahu Rabbi, tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Dalam satu riwayat cerita, yang ni saya takut nak baca benda ni. Abu Bakar bin Abu Ad-Dunya meriwayatkan, Abu Waid bin Az-Zahid berkata, orang-orang keluar daripada kubur-kubur mereka, lalu mereka menanti dalam kegelapan selama 1000 tahun. Allahu Rabbi. Sementara bumi pada waktu itu semuanya air. Sallallahu alaihi Muhammad, sesungguhnya orang yang paling bahagia pada ketika tersebut ialah orang yang kedua tapak kakinya mendapat tempat untuk berpijak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abu Bakar bin Abu Ad-Dunya meriwayatkan pula daripada An-Nadhar bin Arabi berkata, diriwayatkan kepadaku bahawa manusia ketika keluar daripada kubur, syair yang mereka lanturkan ialah apa? Apa yang keluar pada mulut mereka ni? Mereka menyanyi apa? Syair yang akan disebutkan ialah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang tu yang kita kata. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad. Sementara kalimat pertama yang diucapkan oleh orang-orang yang baik maupun jahat daripada mereka ialah ya Rabbi salim, ya Rabbi salim. Wahai Tuhanku, kesianlah kat kau. Wahai Tuhanku, kesianlah dekat aku. Tuan-tuan, subhanallah saya tu. Itu yang akan berlaku tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lalu apa kita buat tuan-tuan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Kita pun pakat-pakatlah pergi cari para Nabi waktu. Siapa boleh tolong kita? Pakat-pakat pergi cari para Nabi, siapa boleh tolong kita? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila jumpa dengan Nabi Adam, salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina Muhammad. Pergi jumpa dengan Nabi Adam, salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina Muhammad. Nabi Adam kata apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Aku tak patut buat tu, dia kata. Aku tak pernah tengok Allah murka macam mana Allah murka hari ni. Pergi cari Nabi lain, pergi cari Nabi lain. Kita pun pergi cari Nabi Nuh, pergi cari Nabi Ibrahim, pergi cari Nabi Musa, pergi cari Nabi Isa. Siapa pun di kalangan Nabi yang tak sanggup untuk layan kita pada hari tersebut. Siapa pun tak sanggup. Sampai dekat Nabi Isa, dia berkata, pergi cari Muhammad. Muhammad satu-satunya yang Nabi yang dijanjikan syafaat. Dia boleh tolong orang. Siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Kita pun pergi carilah tuan-tuan, subhanallah. Lalu kata Nabi SAW, dan akhirnya kamu semua datang kepada aku. Waktu tu kita semua jumpa Nabi SAW. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan boleh bayang pada waktu tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, manusia ni terlalu ramai. Ramainya manusia ni tuan-tuan, Allahumma salli ala, dan bukan setakat manusia yang ada di padang mahsyar tu, termasuk para binatang. Sebab yang terawal sebelum dihisab manusia ni ialah penghisaban di antara binatang dengan binatang. Nabi cerita kambing dengan kambing. Kambing tanduk kambing ni, kambing yang kena tanduk pergi tuntut hari tu di akhirat. Nak cerita binatang pun ada. Banyak mana binatang? Wallahu a'lam. Salli ala sayyidina Muhammad. Dan salli ala sayyidina Muhammad. Perhitungan di antara kita dengan binatang pun ada nanti. Ada binatang yang tuntut pula nanti dekat akhirat. Kitab Al-Ahwal Imam Abu Bakar Ad-Dunya dia cerita, turun pula makhluk Allah daripada langit ni. Langit pertama ni, yang turun makhluk Allah yang pertama, yang lebih ramai jumlahnya daripada yang ada dekat bumi ni. Turun yang langit kedua lagi ramai daripada langit pertama. Turun yang ketiga lagi ramai. Demikian terus sampai langit ketujuh. Semua berhimpun di satu tempat yang namanya mahsyar, dan kita nak cari seorang saja yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan bayang nak cari macam mana? Macam mana nak cari? Ni kita sama-sama kita ni belum tentu jumpa ni. Nak cari Nabi SAW. Untung siapa yang bangkit duduk tepi Nabi SAW. Bangkit Nabi duduk tepi dia. Ada orang yang akan dapat macam tu. Siapa? Al-mar'u ma'a man ahabba. Dalam satu riwayat yang lain, anta ma'a man ahbabta. Kamu akan bersama dengan orang yang kamu cinta. Seorang itu akan bangun bersama dengan orang yang dicinta. Ada orang dicinta sungguh kat Nabi, dia akan bangkit tepi Nabi SAW. Lalu tuan-tuan, Nabi SAW pun cerita, dan akhirnya kamu semua akan datang kepadaku. Maka aku pun pergi dan sampailah aku ke Al-Fahsh. Lalu aku menjatuhkan diriku untuk bersujud pada ketika tersebut. Lalu Abu Hurairah bertanya, apa itu Al-Fahsh ya Rasulullah? Baginda menjawab, satu tempat di depan Arasy, sehingga Allah mengirimkan kepadaku seorang malaikat. Malaikat itu memegang lenganku lalu membangkitkan aku daripada sujud. Lalu Allah berfirman kepadaku, ya Muhammad. Aku menjawab, labbaika ya Rabbi, labbaika ya Rabbi. Nabi SAW pergi buat apa ni? Nak minta tolong bagi pihak kita. Lalu Allah bertanya, sementara dia lebih tahu apa yang dihajatkan, apakah urusanmu wahai Muhammad? Aku berkata, wahai Tuhanku, engkau telah menjanjikan syafaat kepadaku, maka terimalah syafaatku untuk makhluk-makhlukmu. Aku mohon tolong adililah mereka. Lama sangat dah duk tunggu, 70 tahun dah duk tunggu. Salih ala Muhammad yang tenggelam dalam peluh sebagainya. Salih ala Muhammad, ya Allah tolonglah adili mereka. Waktu tu Allah kata apa? Salih ala Sayyidina Muhammad, aku terima syafaatmu. Aku akan datang kepada kamu sekalian dan aku akan adili kamu. Waktu tu tuan-tuan, Nabi SAW pun cerita, subhanallah, sesudah itu aku pun mengundurkan diriku, berdiri bersama manusia-manusia yang lain. Dan ketika tengah berdiri itu, tiba-tiba terdengar suara gemuruh daripada langit. Dan ternyata itu adalah suara penghuni langit yang terendah.
Mereka turun sebanyak penghuni bumi daripada kalangan jin dan manusia. Dan ketika mereka telah mendekati bumi, maka terang benderanglah bumi kerana cahaya-cahaya mereka. Mereka segera membuat barisan, dan kami pun bertanya kepada mereka, adakah Tuhan di antara kamu? Mereka menjawab, tidak, tapi dia akan datang nanti. Demikianlah turun pula rombongan dengan rombongan para malaikat yang lain yang sebanyak-banyaknya. Dan subhanallah tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, waktu tu subhanallah nampak kelihatan dekat kita arasy Allah yang diliputi oleh awan-awan. Pada waktu tu arasy dipikul oleh 8 malaikat, yang pada ketika sekarang ni arasy hanya dipikul oleh 4 malaikat saja. Kata Nabi SAW, telapak kaki mereka ni duduk di batas bumi paling bawah, bumi dan langit duduk di pangkuan dia, sedangkan arasy Allah di atas bahu mereka. Mereka bertasbih memuji Allah. Waktu tu tuan-tuan, Allah kata apa dekat kita? Salli ala sayyidina Muhammad. Allah kata apa? Wahai sekalian jin dan manusia. Ni kita dengar suara Allah waktu tu. Wahai sekalian jin dan manusia, salli ala sayyidina Muhammad, sesungguhnya aku diam sahaja sebelum ni. Salli ala sayyidina Muhammad. Sejak aku ciptakan kamu sampai hari ini, aku dengar saja perkataan-perkataan kamu, aku lihat saja perbuatan-perbuatan kamu, dan aku diam saja. Hari ini dengarlah aku, kata Allah. Salli ala sayyidina Muhammad. Inilah perbuatan-perbuatan kamu dan catatan-catatan amal kamu akan dibacakan kepada kamu. Barang siapa yang mendapat kebaikan, maka pujilah Allah. Dan barang siapa yang mendapatkan selain daripadanya, dan jangan dicela, melainkan celalah dirinya. Kemudian Allah panggil neraka Jahannam. Tarik neraka Jahannam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Neraka Jahannam ditarik oleh 70, ada 70 tali yang mengikat neraka Jahannam, yang 70,000 tali yang mengikat neraka Jahannam, dan setiap tali ditarik oleh 70,000 malaikat. Seret mai bawa pergi depan kita, naiklah neraka Jahannam menjulurkan lehernya, maka keluarlah lehernya menjulur tinggi berwarna hitam. Lalu Allah kata apa? Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun islauha al-yawma bima kuntum takfurun. Allah kata, apa? Inilah neraka Jahannam, kata Allah, yang kami dah pesan dulu jangan duk masuk dengan dia. Salih alaihi wasallam. Rasakanlah bakarannya pada hari ini disebabkan perbuatan kufur yang kamu lakukan. Waktu tu Allah mula memisah-misahkan kelompok manusia. Salih ala sayyidina Muhammad. Dan dipanggil mereka subhanallah dengan panggilan-panggilan mereka masing-masing. Dipanggil mereka untuk melihat buku catatan amal-amal mereka. Waktu tu Allah cerita apa tuan-tuan? Allah cerita dalam surah Allah Al-Jathiyat, salli ala sayyidina Muhammad, ayat 28, wa tara kulla ummatin jathiyah. Kamu semua jatuh melutut disebabkan ketakutan. Neraka duduk kat depan hitam, buku-buku amal semula turun, kita dah tak boleh berdiri dah, semua orang jatuh melutut disebabkan ketakutan. Subhanallah, pada hari kiamat kamu akan melihat tiap-tiap umat berlutut dalam keadaan cemas dan menunggu panggilan. Tiap-tiap umat diseru untuk menerima kitab suratan amalnya, serta dikatakan kepada mereka, pada hari ini kamu akan dibalas menurut apa yang telah kamu kerjakan. Berhenti tentu dulu, panjang lagi. Itu baru mai berimpun salat Jumaat, Allah dah mula bahagi kelompok, Allah nak bagi catatan amal-amal masing-masing. Lepas pada ni banyak lagi proses dia. Beratok, berimpun salat Jumaat, dipasangkan mizan, dibawa neraka, dibawa syurga. Salli ala sayyidina Muhammad. Kita semua duduk berimpun depan-depan umat Nabi Muhammad SAW, duduk saf paling hadapan sekali, yang pertama-tama sekali akan dihisap. Salli ala sayyidina Muhammad tuan-tuan. Ada pula yang akan masuk syurga Allah tanpa hisap. Macam-macam lagi proses yang akan dilalui. Itu tak cerita lagi Nuh. Salli ala apa ni, titian sirat lagi. Panjang lagi cerita dia tuan-tuan. Kalau nak cerita tuan-tuan, salli ala sayyidina tu tajuk lain. Tajuk mizan pula. Kemudian tajuk titian sirat pula. Salli ala sayyidina Muhammad. Nah, tajuk panjang lagi, banyak lagi. InsyaAllah hari ini hanya cerita keadaan di padang mahsyar tu saya dulu. InsyaAllah mudah-mudahan jadi manfaat pada diri saya dan manfaat pada kita semua. Terima kasih pada Ustaz Khairul Fitri yang susun program kita pada malam ni. InsyaAllah
dan kita doakan supaya kita seluruhnya akan terselamat nanti di padang mahsyar, dan kita doakan supaya kita tergolong dalam kelompok orang-orang yang mendapat naungan arasy Allah nanti di yaumul qiyamah, di padang mahsyar nanti, insya-Allah. Terima kasih kepada semua yang memberikan perhatian, salat selamat. Dan sebelum saya nak tutup majlis, tuan-tuan dekat luar sana tu, sallallahu alaihi Muhammad, kami buat jualan susu kambing. Susu kambing ni saya campur dengan beras perang, campur dengan gula, campur dengan kurma untuk ganti gula, campur dengan ginkgo biloba untuk otak. Sallallahu alaihi Muhammad, tuan-tuan, susu kambing ni kami buat jualan untuk dana kos operasi Ma'had Kompleks Islam Darul Faizin di Bandar Baru Kedah tu. Sebab kami buat madrasah, kami tak kenakan yuran. Jadi nak cari duit mana, kami buat ekonomi, kami buat jualan untuk tampung balik dana kami tu. InsyaAllah tuan-tuan boleh dapatkan kat luar sana daripada ejen kami dekat Kepala Batas ni. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang menyaksikan juga melalui Sallallahu alaihi Muhammad live. Dan tuan-tuan Sallallahu alaihi Muhammad dapatkan dekat luar sana, beli, dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, niat untuk bantu madrasah kami. Itulah. Saya pun sedang duk buat satu mahad di Melaka dengan kos 1.6 juta. Daripada launching 1 hari bulan hari itu sampai hari ini kita berjaya untuk kutip hampir 300,000. Jauh lagi lah daripada target 1.6 juta tu. Tapi kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan nak tumpang sekali pun, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Cuma saya lebih tuan-tuan harap tuan-tuan dapat bantu yang tempat kita ni dulu. Yang nak beli kapet, nak tukar kapet kan, nak apa, nak tambah, tuan-tuan berebutlah. Inilah peluang yang Allah bagi kat kita, yang Allah tak bagi kepada orang lain. Manfaatkan elok, insya-Allah. Setiap orang beramal di tempat kita ni, kita akan mendapat manfaatnya, insya-Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala ashabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadikas salihin wa hdinas siratal mustaqim. Allahumma arina haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ashabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.